pengenalan. Seperti yang kita ketahui secara umumnya, bahasa Mandarin bukan lagi sesuatu bahasa untuk sebuah kaum. Bahasa Mandarin juga mempunyai kekuatan tersendiri, iaitu untuk sektor ekonomi yang tertumpu di negeri China. Seterusnya, di Malaysia peluang pekerjaan lebih tinggi apabila seseorang calon mempunyai kemahiran bertutur dalam bahasa Mandarin. Boleh dikatakan dalam arti kata lain, penguasaan bahasa Mandarin dapat memberikan nilai tambah dalam aspek pekerjaan bagi seseorang individu. Kepentingan bahasa Mandarin. Yang pertama, bahasa Mandarin adalah bahasa komunikasi harian kedua terbesar di Malaysia selepas bahasa Melayu. Ia dapat memudahkan urusan dan komunikasi seharian kita. Yang kedua, bahasa Mandarin dapat menjadi salah satu secret weapon untuk kita bersaing di alam pekerjaan atau bisnes. Secret weapon yang saya maksudkan adalah memohon pekerjaan atau naik pangkat atau berurusan dengan pelanggan atau pembekal. Ketiga, bahasa Mandarin adalah bahasa bisnes. Bahasa bisnes dunia. Pertumbuhan ekonomi China yang semakin berkembang menyebabkan ia menjadi salah satu negara utama pembekalan produk di dunia. Jadi, menguasai bahasa Mandarin dapat memudahkan urusan usahawan pemborong di China. Kepentingan untuk mahasiswa pula, ia dapat memberi peluang pekerjaan yang lebih meluas. Kebanyakan syarikat di Malaysia terdiri daripada kaum Cina. Sekiranya pelajar mempelajari bahasa Mandarin, skop pekerjaannya akan menjadi lebih luas. Hal ini akan memberi lebih banyak pilihan kepada pelajar apabila ingin melaksanakan latihan praktikal selepas pengajian. Yang terakhir, ia dapat mendapatkan lagi persahabatan bersama rakan berbahasa Cina. Malaysia adalah sebuah negara bermasyarakat majmuk. China adalah kaum kedua paling ramai di negara ini. Sekiranya kita mengetahui ketiga-tiga bahasa kaum utama di Malaysia, sudah tentu perpaduan dapat dicapai. Jikalau kita mempunyai rakan berbahasa Cina, persahabatan kita akan bertambah erat apabila kita mengetahui bahasa Mandarin. Oleh itu, sekiranya berpeluang untuk belajar bahasa Mandarin, ambillah peluang tersebut sebaik mungkin. Ini bukan sahaja memudahkan kerjaya, malah menambah keyakinan diri untuk menghadapi dunia yang lebih luas di luar sana. Hai, nama saya Nurul Muzalifah binti Makasim. Objektif mempelajari bahasa Mandarin. Pertamanya, dapat meningkatkan daya saing dalam mendepani era globalisasi yang semakin mencabar. Dengan mempelajari bahasa Mandarin, individu dapat meningkatkan keyakinan diri kerana dapat berkomunikasi dalam bahasa lain secara tidak langsung mampu meningkatkan daya saing. Selain itu, objektif keduanya adalah dapat memahami budaya bahasa Cina. Dengan memahami budaya bangsa lain, keharmonian antara kaum dapat dipelihara. Mempelajari bahasa Mandarin membuka ruang agar kita mengetahui pantang larang dalam masyarakat Cina. Objektif lainnya adalah dapat memperkembangkan potensi individu ke arah kecemerlangan hidup. Ini selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan di mana pendidikan berperanan memperkembangkan potensi individu bagi mencapai tahap cemerlang dalam kehidupan. Oleh itu, mempelajari bahasa Mandarin amatlah penting agar objektifnya tercapai. Kaedah perolehan data. Kaedah yang digunakan untuk mendapat pandangan masyarakat luar ialah melalui Google Form. Sebanyak 4 soalan telah disertakan di dalam Google Form tersebut dan untuk menilai subjek yang dipilih iaitu bahasa Mandarin. Google Form tersebut telah disebar melalui laman sosial iaitu melalui aplikasi WhatsApp dan Telegram. Keadaan responden bagi kajian dan soal CD ini secara keseluruhannya adalah seramai 30 orang responden. Di dalam bahagian demografik kita dapat lihat kita mempunyai 30 responden.
di mana majoriti responden daripada golongan perempuan iaitu 63.3% dan selebihnya daripada golongan lelaki 36.7%. Di bagi umur pula kita dapat lihat majoriti umur responden kita adalah daripada berumur 21 hingga 30 tahun iaitu 60% dan kedua tertinggi adalah dari golongan 41 hingga 50 tahun iaitu 13.3% dan daripada umur 18 hingga 20 tahun dan 50 tahun ke atas punya jumlah persentase yang sama iaitu 10%. Dan selebihnya pergi kepada 31 hingga 40 tahun ke atas. Pada bahagian tahap pendidikan pula, kita dapat lihat majoriti daripada responden mempunyai ijazah sarjana muda iaitu 86.7%, di mana 23.3% pula ialah SPM dan setara dan 20%-nya adalah mempunyai asasi, matrikulasi, diploma atau yang setara dengannya. Di dalam bidang pekerjaan pula, kita dapat lihat majoriti daripada responden kita adalah pelajar iaitu 60% dan 43.3% iaitu dari sektor swasta dan selebihnya adalah dari sektor awam. Bagi analisis 1, kita dapat lihat menurut 23 daripada 30 responden bersetuju bahawa bahasa Mandarin masih relevan untuk dijadikan asbab mendapat pekerjaan bagus dan menjadi pilihan utama majikan-majikan di luar sana. Walaupun majikan yang menggunakan bahasa Mandarin, khususnya pekerja-pekerja yang ingin mempromosikan barang mereka kini berusaha mempelajari bahasa kebangsaan untuk menarik perhatian rakyat Malaysia kerana ia mudah difahami. Menurut responden yang diperolehi, majoriti mengatakan ia masih relevan kerana memudahkan untuk berkomunikasi dengan negara China dalam sektor ekonomi yang bekerja di syarikat berbangsa China. Di dalam analisis kedua pula, menurut 19 daripada 30 responden bersetuju bahawa bahasa Mandarin penting dalam sektor pekerjaan. Hal ini kerana menurut responden ia memudahkan komunikasi dengan pelanggan yang hanya fasih berbahasa Mandarin sahaja dan penting dalam menjalankan tugas dengan lebih efisien. Manakala sebelah responden mengatakan tidak penting kerana bahasa seperti Inggeris lebih penting berbanding bahasa Mandarin. Pada analisis ketiga pula, soalan bertanya, pada pendapat anda, mengapakah seorang mahasiswa perlu mempelajari bahasa Mandarin sedangkan bahasa kebangsaan adalah bahasa Melayu? Menurut 23 daripada 30 responden mengatakan ianya sebagai ilmu tambahan dan meningkatkan value di dalam pekerjaan nanti. Di dalam analisis keempat pula, menurut 15 daripada 30 responden bersetuju bahawa bahasa Mandarin ini dapat membina kerjaya yang baik kerana majoriti syarikat di Malaysia memulakan pekerja yang mahir berbahasa Mandarin. Manakala selebih 15 responden yang lain pula mengatakan tidak kerana ia lebih bergantung kepada skill yang terdapat pada seseorang itu. Terdapat 3 kritikan untuk subjek bahasa Mandarin. Kritikan untuk subjek bahasa Mandarin yang pertama adalah kurikulum yang kurang menarik. Siswa mungkin merasa kurikulum yang ditawarkan kurang menarik dan membosankan sehingga menyebabkan kehilangan minat belajar. Kritikan yang kedua ialah pembelajaran yang terlalu teori. Siswa mungkin merasa pembelajaran yang diterima terlalu teori dan kurang praktis sehingga sulit untuk diterapkan dalam konteks sehari-hari. Kritikan yang terakhir untuk subjek bahasa Mandarin ini ialah kurangnya interaksi dengan native speaker. Siswa mungkin merasa kurangnya interaksi dengan native speaker dalam pembelajaran bahasa Mandarin menyebabkan kesulitan dalam meningkatkan kemampuan berbicara dan mendengar. Beberapa cadangan penambahbaikan untuk kelas Mandarin dapat dinyatakan. Antaranya adalah dengan menambahkan aktivitas praktis dan interaktif dalam kurikulum. Hal ini dapat meningkatkan minat dan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Yang kedua adalah dengan memperkenalkan metod pembelajaran yang berfokus pada pembelajaran melalui pengalaman. Hal ini dikatakan kerana dapat membantu siswa untuk belajar bahasa Mandarin dalam konteks sehari-hari. Dan yang terakhir adalah dengan menjadikan interaksi dengan native speaker. Hal ini dikatakan kerana dapat membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan berbicara dan mendengar dalam bahasa Mandarin dan memperluas wawasan mereka tentang budaya Cina. Secara kesimpulannya, dapat disimpulkan daripada kajian yang kami lakukan, bahasa Mandarin mempunyai kelebihan tersendiri bagi seseorang mahasiswa apabila ingin mendapatkan pekerjaan. Ia merupakan sesebuah nilai tambah dan bonus kepada seseorang mahasiswa itu apabila mereka atau individu tersebut dapat bertutur dalam
bahasa Mandarin.